Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. Okey Cik Man, sebenarnya saya rasa kita dah ada isyarat daripada Team Top Malaysia. Haikal, dah ada ke Haikal? Baik, terima kasih kepada Ustazah Hidayu dan Cik Man. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua, terutamanya sekali kepada semua penonton Love Quran Group. Baik, saya nak tanya di sini satu soalan sahaja berkaitan dengan solat tadi. Bagaimana kita nak mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang ini supaya mereka ini apa ni orang kata, supaya mereka ini juga dapat supaya mereka ini maaf tergagap sikit hari ni supaya mereka juga turut serta untuk menunaikan solat 5 waktu. Macam sekarang ni maklumlah apa ni, anak-anak muda zaman sekarang ni pun kadang-kadang ada yang kita tahu kadang-kadang terpengaruh dengan kerja-kerja yang tidak sihat kan. Jadi macam mana kita nak tarik mereka supaya mereka juga menunaikan solat dan sebagainya lah. Okey, kita baik, kita melihat bahawa bukan kadang-kadang situasi di Malaysia dalam konteks dakwah ataupun pengamalan umat Islam kita ni, kalau masjid itu mungkin kita tengok ini sebelum zaman PKP lah ya, sebelum zaman PKP lah ya. Sebelum PKP, sebelum datangnya makcik corona ni, masjid memang Makcik corona. Yes, masjid memang sendu di setengah tempat. Yang datang ke masjid itu mungkin orang-orang veteran. Mungkin orang-orang veteran. Cik Man tak kata semua, tetapi ada di setengah tempat. Okey, anak-anak muda tak ada. Anak-anak muda tak ada. Ini sebelum wujudnya corona. Jadi ada setengah orang yang mungkin melihat bahawa masjid ini hanya dipelopori ataupun menjadi hak milik eksklusif bagi orang-orang yang tertentu, yang menggambarkan masjid ini dengan undang-undang yang tertentu yang tak pernah diletakkan oleh Islam. Nak datang masjid mesti pakai jubah, kalau tak pakai jubah, kalau pakai seluar jin, kau balik rumah dengan pandangan serong terhadap mungkin ada anak-anak muda yang dia baru nak berubah. So akhirnya kita melihat bahawa Islam itu dalam setengah hal dia menjadi satu agama yang menakutkan. Bukan Islam itu yang menyempitkan ataupun menakutkan, tetapi sikap setengah daripada kita yang nak berdakwah dan yang nak mengajak itu lebih kepada menghukum. Kalau ada budak-budak muda datang ke masjid tak pakai kopiah, kita pun mulalah sindir-sindir diorang. Ataupun kalau ada anak-anak muda yang baru nak belajar, nak merangkak ke masjid tapi pakai seluar jin, macam rock-rock sikit, tapi dia nak semayang. Sebab Cik Man ramai jumpa anak-anak muda di DM yang diorang nak buat satu perubahan dalam hidup diorang, tapi mungkin keadaan masyarakat sekeliling kita ni lebih banyak kepada menghukum. Jadi kita kena buang benda ini, sebab ulama sebut kita nahnu du'at wala qudat. Kita adalah pendakwah, kita adalah pengajak, bukan penghukum. Kita tengok Nabi pendekatan dakwahnya lebih kepada kasih sayang dan juga lebih kalau Nabi bagi nasihat tegas-tegas, tapi Nabi tidak menghukum. Nabi tak ada kata kau neraka. Nabi sebut secara umum siapa yang begini-begini. Tapi kita banyak mempelekehkan. Itu satu. Okey? Sampaikan orang lari daripada masjid. Orang lari daripada masjid. Di zaman Nabi dulu, Nabi mempersilakan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Maka itu salah satu daripada keindahan Islam yang memberikan keluasan bahawa Islam ini adalah agama perdamaian dan sentiasa memberi ruang perbincangan. Dalam Quran pun Allah memerintahkan kita untuk berjidal ataupun berhujah dengan orang-orang bukan Islam dengan cara yang terbaik. Okey? Itu satu. Yang kedua,
bila kita tahu anak muda ni tak semayang, tak semua ya, segelintir, dan bila kita tahu mereka ni tak ada di masjid ataupun di majlis-majlis ilmu, maka kenapa kita tak pergi ke tempat mereka? Contohnya hari ni, bukanlah Cik Man kata nak pergi ke disco tu, taklah. Tapi why not? Kan? Why not? Kita nak pergi ke sana atas tujuan dakwah. Contohnya, sekarang ni anak-anak muda ramai dekat mana? Instagram. Anak-anak muda ramai dekat media sosial, dekat TikTok. So, kita pergi di mana mereka berada dan kita gunakan saluran yang mereka gunakan untuk berhibur itu, kita gunakan untuk menyalurkan maklumat ilmu dan juga dakwah. So kita tak adalah nak bising daripada masjid, mana budak-budak tak datang ni, kita orang masjid kan, mentang-mentang kita orang masjid, maka kita menghukum. Tapi kita tak pergi dekat tempat dia orang, kita pergi dekat tempat dia orang dengan kasih sayang dan kita ajak mereka untuk sampai ke masjid. Tak adalah mereka melihat bahawa kita ni meletakkan satu diskriminasi, sampaikan mereka rasa macam tak layak untuk ke masjid. Yang mana yang nak pakai seluar jin tu rasa berdosa kalau nak pergi soft yang pertama, sebab dia tengok soft pertama tu semua pakcik-pakcik ataupun AJK masjid yang pakai jubah. So mentality dan mindset ini perlu dibuang secara total. Kerana Islam adalah agama semua. Ya, Allah menyampaikan Nabi Muhammad kepada manusia untuk semua kaum, bukan kaum Arab saja, bukan kepada orang alim saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi itu persoalan yang Cik Pan jawab kepada tim talk tadi tu. Antara cara untuk menarik mereka ialah kita jangan cepat menghukum, gambarkan kepada mereka Islam memberi ruang, dan yang keduanya kita sendiri pergi kat tempat diorang, tarik tangan, bawa ke masjid ataupun bawa ke program-program. Tapi Ustazah Hidayu dan semua, Cik Man tengok sekarang ni anak muda ramai yang sudah ada kesedaran untuk buat perubahan. Tapi mereka mungkin aktif di media sosial. Di media sosial pun mereka buat video-video dakwah. Cuma kita kena bimbing lah, takut nanti kan ada yang maklumat-maklumat yang tidak sahih. Kemudian mereka buat badan-badan kebajikan. Alhamdulillah itu satu perubahan walaupun dalam zaman moden yang penuh dengan tekanan ini. Ada satu soalan yang tanya ni, sekejap nama Ros Harun dia tanya, Cik Man boleh jelaskan peristiwa yang berlaku semasa berlakunya Isra' selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berjumpa para nabi sebelumnya? Dia minta Cik Man jelaskan. Boleh Cik Man? Baik, Cik Man nak bagi tahu dekat sini, kita sepanjang yang kita hidup ni kita mendengar kisah Al-Isra' dan Al-Mi'raj, kita masyhur beberapa kisah yang tertentu, cuma tidak lari juga sebenarnya dari segi kedhaifan, sebab banyak kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, dalam proses kita menyampaikan daripada Nabi SAW yang berbentuk hadis, ayat Quran tu memang confirm semua sahih lah. So banyak sebenarnya terdapat juga sebilangan hadis-hadis ataupun kisah-kisah yang tidak mencapai ke darjat sahih. Begitu juga bagaimana yang berlaku pada malam Al-Isra' dan Al-Mi'raj, ya. Terdapat peristiwa-peristiwa yang selama ini sampai kepada kita, tetapi peristiwa-peristiwa itu tidak sahih. Ada yang sahih, dan ada yang sahih tapi tidak berlaku pada Isra' Mi'raj, tapi berlaku pada Nabi di Madinah. Antara yang kita biasa dengar, umur dunia digambarkan dengan seorang nenek bongkok 3. Ustazah pernah dengar kan? Umur dunia digambarkan pada malam Mi'raj itu dengan seorang perempuan tua yang bongkok 3. Yang ini tidak mencapai ke darjat sahih. Okey, ini tidak mencapai ke darjat sahih. Itu yang pertama. Kisah yang kedua kita dengar sekumpulan manusia yang dia menanam tanaman dan dia orang kata menuai hasil tanaman, belum sempat menuai dah tumbuh tanaman baru. Okey, yang ni juga tidak mencapai ke darjat yang sahih. Kemudian seterusnya kisah yang lain, sekumpulan manusia yang mempunyai bibir yang tebal, kemudian disumbatkan ke dalam mulut mereka dengan batu-batu. Ini bagi orang yang makan harta anak yatim. Maka kisah ini juga tidak mencapai ke darjat yang sahih. Okey? Tetapi ada kisah sahih. Contohnya Nabi bermimpi melihat
kepala dipecahkan, kemudian elok balik, kemudian dipecahkan. Nabi bermimpi bertemu dengan dua orang yang membawa baginda ke satu tempat. Sampai satu tempat tu Nabi jumpa ada satu orang yang menghentakkan batu di kepala orang lain sampai pecah. Kemudian sambung balik burak. Baik, ini kisah ini sahih, cuma tidak berlaku pada malam Isra' Mi'raj. Dia berlaku dalam mimpi Nabi ketika Nabi berada di kampung ataupun berada di Madinah. Dan seterusnya ada satu juga kisah sahih yang berlaku pada Mi'raj, iaitu bagaimana Nabi diperlihatkan dengan satu kumpulan manusia yang mencakar muka dan dadanya. Yang ni sahih, ini balasan bagi orang yang suka membawang. Kak Maisura, ni bagi orang yang suka membawang. Kak Maisura ya. Ini contohlah, Cik Ban bukan cakap Kak Maisura kan. Tapi jumpa nama Kak Maisura, yang lain semua lelaki, selalu orang kata perempuan membawang. Ada ni Kak Maisura, baru saya jumpa soalan dia Ustaz Zahid Ayu. Ya? Baik, tak apa, Cik Man habiskan yang ni dulu. Jadi ini antara kisah-kisah yang kita selalu diceritakan, maka kita ambil mana yang sahih. Di mana yang tak sahih tu mungkin kita boleh jadikan sebagai muhasabah begitu, tapi jangan sampaikanlah. Baik, kemudian ada peristiwa lain yang berlaku. Nabi diberikan pilihan sama ada arak ataupun air susu. Ini kisah sahih lah. Maka Nabi memilih susu. Maka kemudian Nabi dikatakan kepada baginda, kau telah memilih yang betul, telah memilih sesuai dengan fitrah. Maknanya kita boleh minum susu lah dekat dunia. Arak kita tak boleh minum. Baik. Cik Man bacakan Surah Abdul Jalil. Okey, Isra' dan Mi'raj bukan sesuatu yang susah atau aneh bagi Allah untuk melakukan demikian, kerana dialah Tuhan yang menjadikan segala kewujudan. Soalan saya, apakah hukum jika masih ada yang tidak percaya dengan peristiwa? Ini bahaya. Ini bahaya. Nabi waktu Nabi sampaikan peristiwa ni bila berlaku, bila sampai ke pengetahuan orang orang Mekah, dia orang tak percaya, ada kelompok yang tak percaya. Tapi antara yang percaya, yang sangat-sangat percaya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni sahabat yang nombor 1 percaya. Jadi orang Quraisy tanya dia, kau percaya ke apa yang Muhammad cakap? Kan tentang Isra' Mi'raj lah. Abu Bakar kata apa? Sedangkan aku percaya segala benda yang datang daripada dia selama ni, ini kan pula untuk satu perkara iaitu Isra' Mi'raj, lagilah aku percaya. Maknanya Abu Bakar antara orang yang sangat mempercayai Nabi, walau apa pun yang Nabi cakap tanpa syarat, tak ada ragu-ragu. Maka sebab itu dia digelar As-Siddiq. Bagi orang yang tidak mempercayai Al-Isra' dan Al-Mi'raj, yang jelas di dalam hadis sahih, Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang penuh. Hadis ini pada permulaan ketika Nabi dicuci hati itu pembelahan dada, sampailah peristiwa Mi'raj turun balik. Jadi hadisnya adalah hadis sahih. Maka apabila kita, dan bahkan bukan saja dalam hadis, kalau hadis tu mungkin kita boleh petikaikan, Allah sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat Quran kalau kita tak percaya, kufurlah. Kita keluar daripada Islam. Bermasalah dari segi akidah di situ. Okey? Maka itu balasan bagi orang yang meragui ataupun tidak mempercayai kisah ini. Wallahu a'lam. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Cik Maisura Abdul Jalil jelas dengan persoalan tadi. Cik Man, saya kalau boleh nak ambil lagi seorang lah pengguna TeamTalk. Haikal ada lagi tak? Ada lagi tak kawan-kawan kita daripada TeamTalk nak tanya soalan? Haikal? Ada. Ada lagi. Ya, silakan Haikal. Kita teruskan siapa yang nak tanya tu. Sekejap ya.